Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Izanti binti Izzuddin, nombor matrik 261140. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat satu perbentangan mengenai tugasan individu bagi mata pelajaran kaunseling pelbagai budaya. Okey, untuk tugasan kali ini, kami para pelajar dihendaki untuk mencari seorang rakan dan bertanyakan beberapa soalan mengenai identiti budaya mereka. Sebelum kita bergerak kepada siapa rakan saya hari ini, saya akan menerangkanlah sikit apa itu kaunseling pelbagai budaya. Baiklah, jadi apa itu kaunseling pelbagai budaya? Kaunseling pelbagai budaya adalah satu bentuk perhubungan kaunseling antara kaunselor dan juga klien dari segi kelompok budaya yang berbeza. Pegangan andaian mengenai identiti sosial dan pandangan dunia juga berbeza. Dalam kaunseling pelbagai budaya, terdapat beberapa identiti budaya yang dapat menggambarkan tentang seseorang individu. Jadi, untuk tugasan kali ini, saya akan bertanyakan beberapa soalan mengenai identiti budaya. Antaranya adalah mengenai agama, bangsa, status ekonomi, peranan jantina, status perkahwinan, peranan keluarga dan juga peranan sosial. Jadi, ini adalah rakan yang telah saya pilih. Okey, nama beliau adalah Aid Damirah binti Abdul Jalil ataupun lebih gemar dan selalu dipanggil Aid. Aid berusia 21 tahun dan merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling pada semester 5 ataupun tahun yang ketiga. Okey, Aid sekarang menetap di Kulim, Kedah dan status perkahwinannya pada masa kini adalah masih bujang. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada latar belakang keluarganya. Okey, dari segi agama dan bangsa, semua ahli keluarganya adalah beragama Islam, manakala mereka pula berbangsa Melayu. Menurut Aid, tiada lagi lah dalam silsilah keluarganya ada percampuran dari segi agama ataupun bangsa yang lain. Okey, manakala dalam segi status ekonomi pula, keluarganya boleh dikatakan berada dalam golongan M40 kerana ibu dan juga bapanya masih bekerja. Jadi, status ataupun keadaan kewangan keluarga mereka masih stabil pada setakat ini. Okey, dari segi pekerjaan kedua ibunya pula, bapa Aid merupakan seorang ahli perniagaan yang sedang menguruskan perniagaan menyewa khemah ataupun kanopi. Manakala ibunya merupakan seorang guru prinsip perakaunan dan sedang mengajar pelajar tingkatan 6. Menurut Aid, dia mempunyai 5 orang adik-beradik. Dia merupakan anak yang kedua dan mempunyai seorang kakak, seorang adik perempuan dan juga 2 orang adik lelaki. Okey, jadi seperti kita dapat tengok sekarang ni, ini adalah gambar keluarganya lah. Okey, kita dapat tengok kedua rupanya dan juga adik-beradiknya. Baiklah, sekarang kita nak tengok pula tentang peranan keluarga. Jadi dekat sini saya dapat tengok bahawa peranan dalam keluarga terdapat 3 peranan, iaitu peranan sebagai seorang anak, peranan sebagai seorang adik dan juga peranan sebagai seorang kakak. Jadi, kalau peranan sebagai seorang anak pula, menurut Aid, dia merasakan bahawa tanggungjawabnya itu adalah untuk membahagiakan kedua bapanya kerana dia beranggapan bahawa kedua bapanya telah membesarkan dia dari kecil sehingga sekarang. Jadi, bila dia sudah besar ataupun dewasa, sudah semestinya dia ingin membalas jasa kedua bapanya. Yang kedua adalah memberikan kejayaan dari segi pelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap ibu bapa semestinya nak tengok anak dia berjaya dengan cemerlang. Jadi begitu jugalah dengan kedua ibu bapa Aid yang ingin melihat anaknya berjaya. Jadi Aid merasakan bahawa dia mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kejayaan kepada kedua ibu bapanya dari segi pelajaran untuk membalas jasa mereka. Okey, peranan sebagai seorang kakak pula, dia merasakan bahawa dia seorang kakak yang boleh membantu adik-adiknya bila mereka memerlukan pertolongan. Okay, seperti kita tahu, sebagai seorang kakak kita mesti mempunyai tanggungjawab. Begitu juga dengan Aid. Dia sentiasa bersedia untuk membantu adik-adiknya ketika mereka memerlukan pertolongan. Peranan yang seterusnya adalah peranan sebagai seorang adik. Menurut Aid, peranan sebagai seorang adik ini seperti kurang dirasai kerana kakak Aid baru sahaja berkahwin. Jadi sekarang dia telah tinggal bersama suaminya di Sarawak. Jadi di rumah, adik-adiknya macam bergantunglah kepada dirinya sebagai seorang kakak. Jadi peranan sebagai seorang kakak tu pula bertambah. Kalau sebelum ni kakaknya yang menghantar adik-adiknya ke sekolah, jadi sekarang dia sendiri yang perlu memikul tanggungjawab tersebut. Okey. Yang seterusnya kita nak tengok pula mengenai peranan jantina. Seperti kita tahu, Aid semestinya seorang perempuan. Tetapi adakah dia bersifat ke arah feminin ataupun maskulin? Okey. Jadi berdasarkan temumpuan yang telah dilakukan, Aid mengatakan bahawa
dia mempunyai sifat maskulin dalam dirinya, tetapi dalam masa yang sama sifat feminin tu lebih banyak. Okay? Kalau dari segi sifat maskulin, Art gemar untuk melakukan aktiviti-aktiviti lasak. Contohnya seperti berkayak, hiking dan flying fox. Dia sering melakukan aktiviti sebegini bersama rakan-rakannya yang lain. Okay? Kalau dari segi sifat feminin pula, Art mengatakan bahawa dia rasa dirinya bersifat feminin kerana dia juga menggemarkan melakukan aktiviti-aktiviti yang bersifat ke arah perempuan. Dan dia sendiri mempunyai lebih ramai kawan perempuan berbanding dengan kawan lelaki. Jadi sedikit sebanyak sifat-sifat perempuan tu lebih banyak lah dalam dirinya. Okay? Dan ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan oleh Art bersama rakan-rakannya. Okay? Mengenai peranan sosial pula, untuk Art saya boleh bagikan kepada dua lah. Di mana ketika waktu persekolahan dan juga di universiti. Okay, ketika di sekolah, menurutnya dia terlibat dengan secara aktif dalam aktiviti kebajikan dengan rakan-rakan persekolahannya, di mana mereka telah membuat satu program yang membantu masyarakat lah. Okay, contohnya ketika di bulan Ramadan, dia dan juga rakan-rakannya telah bergotong royong ataupun memasak bersama-sama untuk memberikan makanan kepada golongan yang memerlukan. Okay, dan sampai sekarang walaupun mereka sudah habis sekolah, mereka masih bersama-sama bergabung tenaga untuk masih membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan. Dan menurutnya juga untuk waktu sekarang, mereka telah bercadang untuk menubuhkan satu NGO, namun masih dalam proses pendaftaran lah. Dan disebabkan proses tu masih memakan masa yang agak lama, mereka tetap juga membantu dan menolong orang yang memerlukan. Okay. Di peringkat universiti juga, Art terlibat dengan aktif dalam pelbagai program. Contohnya, dia telah menyertai kelab Perkim. Jadi pada semester lepas, dia telah menyertai program yang dianjurkan oleh Perkim Kebangsaan, di mana mereka telah membuat satu program khidmat masyarakat di sebuah perkampungan Siam di Arau. Okay, jadi di sini dapat tengoklah peranan sosial dia tu begitu kuat lah kerana dia terlibat dengan banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okay. Dan seterusnya adalah soalan terakhir di mana mengenai persepsinya terhadap saya sebagai seorang yang menebual dirinya. Okay. Menurutnya dia mula pada awalnya dia merasakan bahawa diri saya seorang yang sukar untuk didekati. Okay, kerana takut tidak boleh bergaul dengan begitu baik. Menurutnya juga saya macam kelihatan seperti seorang yang pendiam. Namun setelah bergaul dengan lama, kami dapat berkawan dengan rapat lah. Dan saya pun seorang yang mudah untuk bergaul sebenarnya kalau kenal dengan begitu, kalau kenal rapat dan lama kan. Jadi begitulah persepsinya terhadap diri saya. Okay. Jadi ini adalah bukti gambar ketika kami melakukan sesi temu bual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi baiklah, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan pada hari ini mengenai tugasan individu kaunseling pelbagai budaya. Sekian, terima kasih. You can